Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Ainatul Afiqah binti Muhammad Anwar dari 7 PISMP Bahasa Melayu 4 akan membuat pembentangan tugasan 2 bagi kursus GHS 3013 iaitu Gaya Hidup Sihat. Pembentangan saya mengenai isu gaya hidup sihat dan cadangan penyelesaiannya. Isu yang akan saya ketengahkan ialah isu merokok. Assalamualaikum. Baiklah, sebelum saya pergi jauh mendalam tentang isu yang akan saya ketengahkan iaitu isu merokok, terlebih dahulu saya ingin menerangkan umum tentang apa itu gaya hidup sihat. Gaya hidup sihat merupakan corak hidup kehidupan manusia. Kesihatan ini merupakan aset penting seseorang demi menjamin kesejahteraan dalam sesebuah masyarakat maupun negara. Menurut Syahrul dan Wan 2018, mereka mentakrifkan gaya hidup sihat ini sebagai aktiviti yang dilakukan bertujuan untuk mengekalkan, merawat dan memastikan tubuh badan sentiasa dalam keadaan sihat dan mampu untuk melakukan aktiviti dengan selesa. Gaya hidup sihat ini amat penting dalam kehidupan semua golongan manusia sama ada kanak-kanak, remaja, dewasa ataupun warga tua kerana gaya hidup yang sihat ini mampu menentukan tahap kesihatan seseorang individu. Aspek gaya hidup sihat ini bukan sahaja merangkumi aspek pemakanan, malah ia melibatkan pelbagai aspek seperti waktu tidur dan rehat, bersukan dan beriadah, penyalahgunaan dadah dan juga penggunaan alkohol. Kesemua aspek ini ditekankan dalam ruang lingkup gaya hidup yang sihat. Hal ini kerana ia bergantung pada cara pengamalannya dalam kehidupan seseorang masyarakat. Pada era globalisasi ini, negara Malaysia sedang mengalami pembangunan yang pesat. Oleh itu, kewujudan pelbagai teknologi yang seiring dengan kemajuan negara ini telah mengubah gaya hidup masyarakat. Namun, kebaikan dan keburukan teknologi tersebut dilihat bergantung kepada cara penggunaannya oleh seseorang individu. Oleh itu, masyarakat diseru untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat walau di mana juga mereka berada. Baiklah, seterusnya kita bergerak kepada pernyataan isu dan juga masalah. Siti Haliza 2022 mengatakan bahawa bekas Menteri Kesihatan Malaysia iaitu Khairy Jamaluddin telah mengeluarkan kenyataan di mana Malaysia ini dianggap negara yang mempunyai rakyat tidak sihat walaupun tahap kesedaran mengenai kesihatan mereka adalah tinggi. Selain itu juga, masyarakat Malaysia ini mereka ada kesedaran untuk menjaga kesihatan namun mereka tidak dapat mengamalkan gaya hidup sihat dalam kehidupan seharian mereka disebabkan oleh beberapa faktor. Antaranya adalah faktor kekangan masa. Buktinya melalui pendapat Srida 2015 yang merupakan pengurus kanan syarikat Herbalife telah membuat satu kajian yang berkaitan dengan gaya hidup sihat masyarakat Malaysia. Mereka mendapati bahawa seramai 74% menyatakan mereka mengalami kekangan masa untuk bersenam. Ini bermakna masyarakat Malaysia mempunyai masalah masa, tidak cukup masa mungkin disebabkan atas urusan pekerjaan, sibuk bekerja ataupun urusan keluarga. Seterusnya, Kementerian Kesihatan Malaysia 2021 pula mengatakan golongan perokok yang mempunyai risiko yang tinggi untuk mendapat komplikasi adalah lebih teruk berbanding dengan bukan perokok jika didapati positif COVID-19. Ini bermakna negara kita pada tahun 2020, negara kita dikejutkan dengan satu pandemik COVID-19 di mana seluruh dunia mengalami penyebaran wabak ini. Jadi, telah banyak kajian mendapati bahawa golongan-golongan perokok ini mempunyai kesan yang lebih teruk jika dibandingkan dengan bukan perokok. Jadi, kita dapat lihat bahawa gaya hidup yang tidak sihat antaranya adalah amalan merokok merupakan satu tabiat yang boleh menjejaskan kesihatan serta dapat boleh membawa kepada kematian. Baiklah,
Baiklah, objektif penulisan saya adalah untuk menganalisis isu-isu semasa berkaitan kesihatan yang berpunca dari gaya hidup sihat di Malaysia, iaitu isu merokok, dan juga saya akan mengetengahkan cadangan penyelesaian untuk mengatasi isu ini daripada terus diamalkan oleh masyarakat dan dijadikan sebagai gaya hidup. Kini, isu rokok adalah salah satu isu yang semakin mendapat tempat dan perhatian semua pihak di persada dunia. Walaupun kesedaran tentang kesan dan risiko telah didedahkan sejak di peringkat awal, namun penglibatan masyarakat dalam isu rokok ini semakin meningkat saban hari. Di Malaysia, rokok merupakan salah satu tembakau yang aktif dan popular digunakan khususnya dalam kalangan kaum lelaki. Merokok ini merupakan sejenis tingkah laku yang boleh memberi impak kepada kesihatan. Merokok merupakan kegiatan menghisap sesuatu bahan yang berbentuk silinder kecil yang mengandungi bahan berbahaya seperti karbon monoksida, tar, nikotin dan bahan kimia yang lain yang boleh menjejaskan kesihatan individu seseorang. Ini jelas menunjukkan bahawa kegiatan merokok ini merupakan gejala ataupun amalan gaya hidup yang tidak sihat kerana mengandungi pelbagai bahan kimia yang berbahaya. Sebagai contoh, kandungan nikotin yang tinggi dalam rokok boleh menyebabkan seseorang itu menyebabkan ketagihan. Seterusnya, mereka akan mengulangi perbuatan tersebut. Kemudian, kandungan karbon monoksida pula boleh membawa kepada kanser paru-paru, penyakit jantung dan sebagainya. Kesan merokok ini bukan sahaja memberi impak dalam jangka masa pendek, malah ia juga melibatkan tempoh jangka masa yang panjang. Seseorang individu yang kerap merokok akan menghadapi pelbagai penyakit seperti jangkitan dan kerosakan paru-paru seperti penyakit jantung. Selain itu, merokok juga boleh menyebabkan seseorang itu mengidap kanser mulut disebabkan kandungan tar yang ada di dalam itu akan mengikis selaput lendir di mulut, bibir dan kerongkong. Jadi, kegiatan merokok ini menjejaskan kesihatan bukan sahaja kepada perokok itu sendiri, malah ia akan melibatkan kepada perokok pasif, iaitu orang yang terhidu bau asap rokok. Seterusnya, kita beralih kepada tinjauan literatur merujuk kepada hasil dapatan kajian lepas yang dilaksanakan oleh Elon dan Malinti 2019. Mereka mendapati bahawa usia awal remaja terlibat dalam kegiatan merokok adalah pada usia 14 tahun. Malaysia merupakan antara negara yang mempunyai peratusan tertinggi dalam tingkah laku merokok, iaitu peningkatan rakyat Malaysia menghisap rokok adalah sebanyak 23.7 bilion batang rokok berbanding dengan 18 bilion pada tahun 1998. Menurut Syaifullah 2022, statistik di Malaysia menunjukkan terdapat lebih 4.8 juta perokok dan mencatatkan sehingga 27,200 kes kematian disebabkan rokok dan pendedahan kepadanya. Siti et al. 2022 pula menyatakan Kementerian Kesihatan Malaysia melaporkan seramai 49% lelaki di Malaysia terlibat dalam kegiatan menghisap rokok. Amir 2022 dalam Harian Metro mengatakan bahawa Timbalan Menteri Belia dan Sukan berkata kementeriannya ini bukan sahaja berfokuskan kepada untuk mengasah belia memiliki ciri kepimpinan, malah ia menekankan aspek penjagaan kesihatan seperti tanam kesedaran bahawa merokok itu membebankan negara dan juga diri. Berdasarkan tinjauan morbiditi kebangsaan 2019 pula, dianggarkan 5 juta perokok di Malaysia yang mana 12.3% yang merokok berumur 5 hingga 19 tahun. 20 hingga 24 tahun pula melibatkan 25.5%, 25 hingga 29 tahun pula melibatkan 24.7%, 30 hingga 34 tahun pula 27.1% dan 35 hingga 39 tahun melibatkan 24%. Jumlah perokok tembakau dewasa di Malaysia ini masih sangat tinggi, iaitu 45% berbanding dengan negara maju lain seperti New Zealand yang mencatatkan penurunan. Menurut kajian Chong 2022, faktor tingkah laku merokok dalam kalangan remaja adalah disebabkan perasaan ingin mencuba sesuatu yang baru. Seterusnya,
Baiklah, seterusnya merupakan penjelasan kepada kandungan konten yang telah saya ketengahkan. Pelbagai langkah telah diambil oleh semua pihak dalam mengatasi isu gejala merokok ini, sama ada pihak kerajaan, agensi bukan kerajaan maupun pihak masyarakat itu sendiri. Antaranya ialah alternatif menggantikan rokok dengan vape telah dilakukan, di mana vape ini kurang memudaratkan jika dibandingkan dengan kandungan rokok yang banyak mengandungi bahan kimia berbahaya. Selain itu, terdapat juga penguatkuasaan undang-undang yang melarang sebarang bentuk penjualan, pembelian dan pemilikan produk tembakau atau vape kepada generasi muda yang lahir selepas tahun 2005. Namun, sebahagian besar langkah tersebut gagal menurunkan peratus bilangan perokok dalam kalangan rakyat Malaysia. Oleh itu, cadangan langkah bagi mengatasi isu gejala merokok ialah pihak kerajaan boleh mengetatkan penguasaan undang-undang dengan melarang kegiatan merokok di semua tempat awam termasuklah restoran, pasar raya, pusat beli belah, taman permainan dan bangunan tertutup seperti sekolah dan juga pejabat. Hal ini adalah untuk memastikan masyarakat kita tidak terdedah dengan persekitaran yang tercemar dengan asap rokok di samping mengurangkan bilangan perokok pasif dalam kalangan masyarakat Malaysia. Sebagai contoh, pihak kerajaan boleh mengenakan denda yang lebih berat seperti saman terus sebanyak RM1,000 kepada sesiapa yang dikesan merokok di tempat awam. Ini secara tidak langsung dapat memberi kesedaran kepada perokok agar merokok di tempat yang tidak menjadi tumpuan ramai agar kesihatan masyarakat terutamanya golongan kanak-kanak dan warga emas dapat dilindungi. Pihak kerajaan juga boleh mengharamkan terus pembelian rokok kepada individu yang berumur 25 tahun ke bawah. Umum mengetahui bahawa di Malaysia, kotak rokok telah pun dicetak gambar-gambar penyakit organ yang rosak dan mengerikan. Namun, strategi ini tidak begitu berkesan apabila masyarakat tidak mengambil endah terhadap perkara tersebut. Mereka masih tidak sedar akan kesan terhadap bahaya rokok. Oleh itu, sebagai cadangan, saya mencadangkan pihak berkuasa boleh mengambil langkah yang lebih drastik untuk mencetak tulisan amaran pada batang rokok itu sendiri. Sebagai contoh, tulisan rokok membawa maut dan sebagainya. Hal ini membolehkan perokok itu melihat cetakan tulisan itu semasa menghisap rokok. Jika dibandingkan dengan cetakan gambar pada kotak rokok, mereka akan buang kotak rokok itu sebelum rokok itu digunakan. Selain itu juga, pihak sekolah boleh bekerjasama dengan pihak polis untuk menangani masalah disiplin merokok dalam kalangan pelajar sekolah. Sebagai contoh, pihak sekolah mengenakan hukuman kepada pelajar yang didapati merokok dengan menggantung sesi persekolahan atau menyerahkan dan membuat aduan kepada pihak polis supaya pihak polis mendenda mereka sama ada dari segi bayaran atau berjumpa dengan ibu bapa mereka. Kesannya, pelajar sekolah akan berasa takut untuk merokok apabila masalah disiplin ini membawa kepada penggantungan sekolah yang akan menyebabkan mereka ketinggalan dalam pelajaran. Lebih-lebih lagi, ia dikaitkan dengan pihak polis. Pelajar yang terlibat dengan merokok juga perlu dirujuk kepada guru kaunseling dan juga guru disiplin untuk mendapatkan nasihat dan juga bimbingan. Hal ini supaya guru dapat membuat pemerhatian berterusan kepada murid yang terlibat sehingga mereka hilang ketagihan terhadap rokok. Baiklah, kesimpulannya, merokok ini merupakan isu gaya hidup sihat yang semakin serius dan membimbangkan pada masa kini. Masyarakat perlu didedahkan dengan kesedaran dan pengetahuan yang lebih tinggi tentang risiko dan bahaya merokok. Hal ini kerana merokok banyak memberikan impak buruk kepada kesihatan sehingga boleh membawa kepada kematian. Isu merokok ini sememangnya perlu diatasi agar masyarakat Malaysia dapat mengamalkan cara hidup yang lebih sihat sekaligus dapat melahirkan generasi yang mempunyai kualiti kesihatan. Pelbagai langkah yang boleh diambil untuk mengatasi isu ini oleh semua golongan masyarakat. Semua pihak perlu berganding bahu menjayakan misi sifar rokok dalam kalangan masyarakat, khususnya rakyat Malaysia. Tanggungjawab membantaras masalah rokok ini tidak seharusnya hanya diletakkan kepada pihak bertanggungjawab semata-mata, malah ia melibatkan kerjasama masyarakat setempat juga. Kerana tanpa kerjasama yang baik, sesuatu misi itu tidak dapat tercapai dan dijayakan. Merokok merupakan kegiatan yang boleh menjejaskan diri dan kesihatan. Jadi kita mestilah menanam azam dalam diri untuk meninggalkan tabiat atau gejala yang tidak sihat ini. Katakan tidak pada merokok. Sekian, terima kasih.